Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok fizik tingkatan 4, masih lagi bab 6 cahaya dan optik. 6.4 formula kanta nipis. Standard pembelajaran 6.41 mengeksperimen untuk 1. Mengkaji hubungan antara jarak objek U dan jarak imej V bagi satu kanta cembung. 2. Menentukan panjang fokus kanta nipis dengan menggunakan formula kanta 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Dan 6.42 menyelesaikan masalah yang melibatkan formula kanta nipis bagi kanta cembung dan kanta cekung. Okey, kita tengok gambar foto yang di bahagian atas ni Jadi kita boleh nampak jelas beza kedua-dua gambar ni Yang A, kedudukan kanta kamera dekat dengan objek. Jadi dia menghasilkan imej yang besar. Manakala B ni pula kedudukan kanta kamera jauh dari objek, maka menghasilkan imej yang kecil. Jadi kedua-dua foto ini menunjukkan imej pada kamera untuk jarak objek yang berbeza dari kanta kamera yang mempunyai panjang fokus yang sama. Cuma bezanya adalah jarak objek, iaitu jauh dan dekat. Persamaan kanta. Persamaan kanta menunjukkan hubungan antara jarak objek U, jarak imej V dan panjang fokus kanta F. Semuanya berhuruf kecil dia punya simbol Okey, formula dia kita dah tengok iaitu 1/U tambah 1/V sama dengan 1/F. Di mana U ialah jarak objek, V ialah jarak imej dan F ialah panjang fokus. Okay, formula ni digunakan untuk kanta cembung dan juga kanta cekung. Apabila persamaan kanta digunakan untuk kanta cembung, panjang fokus F mengambil nilai positif. Maksudnya kalau kita tengok nilai panjang fokus itu positif, kita tahu itu adalah jenis kanta cembung. Manakala bagi kanta cekung pula, panjang fokus dia kita tulis nilai negatif. Jadi kalau kita dapat nilai F yang negatif, itu menunjukkan jenis kanta dia adalah kanta cekung. Okey, kita tengok pula analisis graf bagi kanta cembung Ini adalah graf bagi nilai graf V melawan U Okey, jadi yang kedua ini adalah graf UV melawan U tambah V. Okey, yang ketiga graf V melawan M ni adalah graf yang bertambah secara linear Manakala graf U melawan 1/M juga bertambah secara linear. Yang berkadar terus hanyalah UV melawan U tambah V Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan formula kanta nipis Tadi kita dah beritahu bahawa panjang fokus F bagi kanta penumpu atau kanta cembung adalah bernilai positif, di mana jarak imej V dia adalah imej nyata. Kalau imej nyata lah di sebelah kanta yang bertentangan dengan objek. Ini cikgu dah terang pada video tajuk sebelum ni Jadi kalau kanta tu duduk jarak objek duduk sebelah kiri, maka imejnya duduk di sebelah kanan. Maknanya dia bertentangan dengan kedudukan objek dia Manakala bagi kata pencapah ataupun kata cekung kata cekung kita tahu sifat dia mencapah, nilai dia adalah negatif, di mana sifat dia jarak imej dia adalah maya.
Okey, kedudukan image dia adalah di sebelah kanta yang sama dengan objek. Di mana objek tu duduk, kalau sebelah kiri, maka image yang terhasil juga di sebelah kiri. Begitulah juga sebaliknya, Jadi ini adalah jadual peraturan tanda semasa kita nak gunakan penggunaan dia dalam formula kanta nipis untuk penyelesaian masalah. Okey, kita nak contoh satu, Jadi bawah menunjukkan satu objek di hadapan satu kanta cembung. So, berapakah jarak image? Jadi daripada soalan ni kamu kena keluarkan nilai lah, kita nak gunakan formula kanta tadi, iaitu sama dengan 1/f sama dengan 1/u tambah 1/v. So, kita keluarkan semua nilai yang ada. Di sini kita nampak nilai f. F ialah 10 cm. Okay, kita juga ada jarak objek u 15 cm. Soalan nak jarak image v. Jadi kita keluarkan nilai. Okay, v kita tak tahu. Okay, kita masukkan dalam rumus. Kita tentukan rumus dulu. Ini rumus yang kita nak guna. Ini dipanggil formula kanta. Okay, kita masukkan nilai. Okay, kita kiralah nilai 1/v. Kita akan dapat 1/30. Dan akhirnya kita dapatlah v 30 cm. Okay, jangan sekali-kali tinggal jawapan dalam bentuk pecahan. Kamu kena selesaikan dia dalam bentuk nilai yang seperti inilah. Kita kena dapat nilai v. Maka jawapan dia ialah D. Okay, kita nak seterusnya contoh 2. Satu objek setinggi 9 cm diletakkan pada jarak 60 cm dari kanta cekung. Tengok kanta cekung, kanta cembung dia berbeza dari segi tanda positif dan negatif. Dengan panjang fokal dia 30 cm. Tentukan kedudukan dan saiz image yang terbentuk serta nyatakan ciri-ciri image yang terhasil lah. Okey, jadi kita ada nilai jarak objek kita 60 cm. Oleh kerana dia menggunakan kanta cekung, maka kita tulislah tanda negatif, iaitu 30 cm panjang fokus dia, jenis kanta cekung. Okay, kita gunakan formula kanta nipis. Kita masukkan nilai seperti kita tengok contoh sebelum ni lah. Dan akhirnya kita akan dapat nilai v dia negatif 20 cm. Jadi negatif ni kita tahu dah ini adakah dia nyata ataupun maya. So negatif ni dah tentulah image tu bersifat maya. Dan ingat maya, gang dia adalah tegak. Okey, kita boleh kira juga pembesaran linear. Kita kira dulu pembesaran linear. Yang ni kamu dah formula ni kamu dah dapati untuk tajuk sebelum ni lah. Jadi kita gunakan formula pembesaran untuk ketinggian image bagi ketinggian objek sama dengan jarak image bagi jarak objek. So kita masukkan nilai yang kita ada. Kita ada tinggi objek, kita ada jarak, kita ada nilai jarak image kita dah kira tadi 20. Jarak objek kita dah ada 60. Maka kita dapatlah ketinggian image yang terhasil adalah 3 cm. Ini dah jawab soalan tentang saiz image yang terbentuk. Saiz ni dimasukkan ialah ketinggian. Jadi ciri dia dah tentulah maya sebab tanda V ni bertanda negatif. So tanda negatif ialah maya. So maya gang dia tegak. Okey, dan diperkecilkan, tengok nilai lah. Okey, asal dia 9 ni adalah tinggi objek 9 cm. Okey, ketinggian bagi image 3 cm. Mana dia telah kecil, diperkecilkan. Sebab tu image dia adalah maya. Ciri dia tegak dan diperkecilkan. Dan image tu terletak 20 cm dari kanta dan berada di sebelah kanta yang sama dengan objek. Di mana ketinggian yang kita dapati bagi image itu ialah 3 cm. Macam mana kita tahu dia berada di sebelah kanta, kedudukan dia sama dengan nilai jarak objek ataupun objek? Sebab kita tengok nilai V ni negatif. Dan kita tahu dia maya. Maya kedudukan bagi image tu adalah sama kedudukan dengan objek. So inilah ciri-ciri yang kita dapati daripada soalan contoh 2 ini. Okey, seterusnya kita ada contoh 3.
Rajah menunjukkan seutas dawai lurus diletakkan di sepanjang paksi utama sekeping kanta cembung nipis dengan panjang fokus F dia 12 cm. X dan Y masing-masing ialah 24. Okey. So X ni panjang dia 24 lah daripada kanta. Dan Y ni 18 cm daripada kanta. Seekor cengkerik mengambil masa 6 saat untuk bergerak daripada X ke Y. So, berapakah laju imej cengkerik itu? Jadi, kita kena keluarkan nilai yang kita ada lah. Kita ada jarak U yang pertama, iaitu 18 cm, iaitu pada nilai Y. Dan U yang kedua adalah 24 cm. Oleh kerana dia guna kanta cembung, so nilai dia adalah positif bagi imej ni lah. Dan panjang fokus pun sama, kita dah ada nilai kat dalam soalan ni 12 cm juga bernilai positif. Kenapa? Sebab dia menggunakan kanta cembung. Jadi semua nilai yang ada ni kamu masukkan dalam formula. Formula ni adalah formula kanta lah. Okay, masuk dalam formula, kamu akan kira nilai V1. Dan akhirnya kamu akan dapat jawapan dia V1 ini ialah positif 36 cm. Okey, tanda positif ini menunjukkan imej itu adalah bersifat nyata. Dan ingat, nyata gen dia songsang. So, daripada nilai, kita tahu dah macam manakah imej yang terhasil. Kita juga tahu kanta apa yang digunakan berdasarkan nilai-nilai yang ada bagi panjang fokus lah. Okey, seterusnya, kita nak cari kelajuan dia. Okey. Seterusnya kita cari pula nilai jarak V2. Tadi baru V1. V1 ni yang 18 cm yang kedudukan Y ni. So kita cari yang kedudukan X ni dulu. Jarak imej dia. Jadi jarak imej yang kita dapat bila berada di X ni ataupun V2. Okay, kita masukkan nilai. Kita ada nilai U2 ni 24. F kita 12. So, bila kita kira, kita akan dapat V dia ialah 24. Ni dia dapat sini positif. Maka imej yang terhasil juga adalah nyata. Jadi, kita dah ada nilai bagi jarak imej yang pertama, 36. Dan kita juga dah ada jarak imej yang kedua, 24. Maka, laju imej cengkerik, kita kira perubahan dia lah. 36 tolak 24, jarak dia antara X dan Y ni. Dan kita bagi dengan masa dia. Masa dia bagi 6 saat. Maka kamu dapatlah nilai dia 2 cm per saat. Okey, seterusnya contoh 4. Sekeping kanta cembung nipis mempunyai panjang fokus 12 cm. Tentukan ciri-ciri kedudukan dan pembesaran linear imej apabila jarak objek ialah yang pertama 18 cm dan yang kedua 4 cm. Okey, jadi kita keluarkan nilai yang kita ada, iaitu yang pertama 18 cm dan yang kedua ialah 12 cm. Jadi kita gunakan formula kanta nipis. Kita nak cari nilai V dia. Jadi nilai V dia kita dapat positif 36 cm. Okey, dan kita kira pula pembesaran dia. Bila kita kira, kita dah ada nilai V dan ni nilai U, ni nilai V. Kita kira pembesaran ni kita dapat 2 kali ganda. Jadi bagi kedudukan jarak objek 18 ni, kita tahu imej dia adalah nyata. Macam mana tahu nyata? Sebab nilai imej ni, jarak imej ni adalah positif. So dia adalah nyata gen dia songsang dan diperbesarkan. Macam mana tahu pembesar? Macam mana kita tahu nilai dia dibesarkan? Jarak objek dia 18, jarak imej dia 36. Bukankah itu dibesarkan? So, dia adalah nyata, songsang dan diperbesarkan. Dan imej itu terletak 36 dari kanta dan berada di sebelah kanta yang bertentangan. Di mana dia telah dibesarkan 2 kali ganda. Okey, kita tengok pula untuk jarak objek 4 cm. Okey, jadi kita ada nilai U 4 cm
Okey, jarak fokus masih lagi sama 12 cm. Positif ni menunjukkan dia adalah kanta cembung. Di sini pun dia dah tulis ya. Okey, seterusnya kita masukkan dalam formula kanta ya. Kita masukkan nilai yang kita ada, jarak objek dan juga jarak fokus ya. So kita akan dapati nilai imej dia ialah negatif 6 cm. So daripada pembesaran linear kita akan dapat nilai dia 1.5 ya. Jadi kita boleh kata oleh kerana dia punya jarak imej adalah negatif, maka itu adalah maya, tegak dan diperbesarkan. Dan imej itu terletak 6 cm daripada kanta dan berada di sebelah kanta yang sama dengan objek tersebutlah. Dan dia telah dibesarkan sebanyak 1.5 kali ganda. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton. Cikgu harap video ini dapat membantu kamu memahami tajuk 6.4 ini ya. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum. Everything changes.